Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah biiznillah kita boleh menyambung Riyadhus Salihin, tulisan daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada muka surat 305, jilid yang kedua. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka kepada kita babu nadmi man halafa ala yaminihi fara'a ghairaha khairan minha an yaf'alu zalikal mahluf alaihi summa yukaffara an yaminihi. Terjemahan yang dipakai dalam buku kita iaitu bab tentang sunat bagi seseorang yang bersumpah kemudian melihat ada sesuatu yang lebih baik, maka hendaklah mengerjakan yang lebih baik itu dan ia harus menebus sumpahnya. Iaitu bab, kata Imam Nawawi, babu nadbi, iaitu bab ada hukum anjuran, sangat-sangat dianjurkan. Man halafa ala yaminihi, berkenaan dengan siapa yang bersumpah. Dia bersumpah atas sumpah dia, habis dia bersumpah dengan satu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, dia melihat benda yang dia sumpah itu kurang baik, benda yang dia tak sumpah itu lagi baik. Kata Nawawi, apa? Ketika itu dia disuruh langgar sumpah dia. Perkataan kita ni langgar sumpah, pergi buat benda lebih baik. Walaupun dia dah bersumpah nak buat benda ni, tapi benda yang dia nak buat tu tak baik, berbanding dengan benda yang dia baru jumpa tu, maka eloklah dia langgar sumpah dia, kemudian dia bayarlah kafarah sumpah, tebus sumpah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala buka bab ini untuk menunjukkan ikhwan satu daripada akhlak yang besar. Akhlak yang besar apa dia? Apabila kita berada pada satu keadaan dia kita sumpah nak buat. Sumpah. Sebagai contoh, satu orang dia sumpah, dia ada tak berkenan dengan katalah AJK masjid ke apakah, maka dia sumpah. Dia takut tak main sembahyang masjid ni, ataupun selagi mana depa tu duduk ada, aku tak main. Tiba-tiba dia melihat kebaikan itu banyak dalam masjid itu. Ada kuliah agama, ada orang mengajar itu, mengajar ni, maka dia disuruh langgar sumpah itu. Saya kata bahasa kita lah, langgarlah sumpah itu untuk buat benda yang lebih baik. Lepas tu dia tebuslah sumpah itu, dia kafarah lah atas sumpah dia. Ini adalah bab, kita ingat balik ikhwan, Riyadhus Salihin adalah bab pembentukan jiwa. Iaitu satu orang dididik, kalau dia berjumpa dengan satu perkara baik, dia istiqamah di atas kebaikan itu.
Dan kalau dia berjumpa dengan benda yang lebih baik daripada benda yang baik, dia disuruh berhijrah kepada benda yang lebih baik tanpa ada rasa rugi apa-apa. Itu akhlak yang Nawawi nak bagi tahu pada kita. An-Nawawi memulakan bab ini dengan hadis an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fa'ati alladhi huwa khairun wa kaffir an yaminika. Muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Abdurrahman bin Samurah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu telah bersumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang disumpahkannya, maka hendaklah kamu mengerjakan yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Itu Nabi pesan kepada Abdurrahman bin Samurah. Ayat Quran kata kepada kita, wahfadhu aymanakum. Bila kamu sumpah benda elok-elok, pelihara sumpah. Jangan langgak sumpah ikut suka. Tetapi apabila kita bersumpah dengan satu sumpah dan kita berjumpa dengan satu benda lebih baik daripada sumpah itu, macam tadi, sumpah tak mau pergi sembahyang masjid, sumpah tak mau pergi mengaji, sumpah tak mau cakap dengan orang tu, tak mau cakap dengan orang ni, sumpah. Tiba-tiba nas agama menyatakan benda kita buat itu tidak baik. Mungkin kita sumpah tu kerana satu situasi lah. Dia tu buat mengkak kat kita, kita pun sakit hati. Kita okeylah aku sumpah. Bala kita. La wallahi. Bala wallahi. Bahkan kalau macam mana hang punya mau, aku buat lagu tu. Kawan tu kata, aku ni orang jahat, kawan aku buat apa? Dia sindir ah. Kita pun kata, bala wallahi. Bahkan kalau hang rasa hang jahat, hang rasa aku tak layak kawan dengan hang, bala wallahi. Bahkan aku tak akan kawan dengan hang. Kita mengakurkan kawan tu dengan sumpah. Maka kita disuruh peliharalah sumpah. Tetapi apabila kita melihat kawan dengan dia itu ada kebaikan, dia renung sat, duduk sat, banyak kebaikan kita dapat ni. Kita berjumpa dengan kebaikan, maka ketika itu kita disuruh langgaklah sumpah. Sebab kalau kita langgak sumpah ni berat juga ikhwan. Berat. Lepas tu kita nak langgak sumpah ni pasal apa? Pasal agama bagi tahu kedudukan yang kita langgak itu jauh lebih baik daripada meneruskan sumpah-sumpah itu. Dulu abang kita langgak sumpah. Dia sumpah, kata kuruk bini dia tak mau kahwin. Lepas tu dia kahwin. Malam dia kahwin tu, dia accident dengan lori balap. Tu bila dia accident lori balap, dia orang kata ini kerana dia langgar sumpah. Abang Jiman, kan Abang Jiman? Esok untuk siapa? Esok untuk siapa? Kan tiada esok bagimu. Esok masih ada Abang Jiman. Sumpah. Dia langgak sumpah lah. Dia langgak sumpah. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan khairan minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khairun. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat
ada sesuatunya lebih baik daripada apa yang disumpahkannya, maka hendaklah ia menebus sumpahnya dan mengerjakan apa yang lebih baik itu. Ya, itu cara sunnah. Orang Melayu kata apa? Ludah jilat balik. Hang sumpah tak mau kawan dengan aku, mau kawan balik dengan aku. Kata ludah jilat balik. Dan itu adalah akhlak yang baik sebenarnya. Kita dipuji. Orang mungkin tak suka dengan kita, tapi dah, itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dia berkelahi dengan abang dia kata putih kat abang dia. Putih. Tu dia ambil tangsi, dia rentak. Bam. Tali tu putih, tangsi putih. Dia kata macam ni putih, lagu tu lah kita putih. Kata dia pergi dengar kuliah atau mana-mana ke, dia main balik jumpa abang dia. Abang kata hari tu putih. Nak sambung balik macam mana? Dia budak cerdik. Dia ambil lilin, dia bakar balik tangsi tu, join balik. Dia kata dan join balik. Tangsi boleh lah buat. Apa? Tali rupiah tu kan, boleh lah buat. Rupanya kita boleh lagu tu apabila kita melihat kerana kebaikan. Kebaikan ni kebaikan akhirat dunia kita, bukan muslihat kebaikan. Macam abang Syarif masuk ke tepi tadi kan, orang politik. Itu maslahat politik dia, hizib dia. Ini bukan maslahat hizib. Ini kebaikan dunia dan akhirat kita. Orang politik ni dia bukan maslahat kita, dia maslahat hizib dia, parti dia. Dia parti dia. Lepas itu kalau parti dia balah, dia kata orang berbalah. Parti dia berpecah, dia kata umat berpecah. Yang pecah tu parti dia, dia kata umat sedang berbalah. Bila parti dia tak satu hati, dia kata umat sekarang berpecah, marilah kita wa'tasimu bihablillah. Yang pecah tu dia 3 ekor. Umat dia elok, minyak naik, umat biasa tak ada apa-apa. Tak ada siapa ada buat gila pergi mandi minyak ke apa, tak ada, biasa-biasa. Patutnya mereka belajar daripada Sri Lanka. Kena belajar daripada Sri Lanka. Itu ayat, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun ya fayakun. Kalau Allah nak, Allah boleh buat. Nanti balik kita baca surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf itu Allah menyebut tentang Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan, Allah bagi hati. Tapi Allah tanya pada manusia, kenapa mereka tidak melihat tentang qura haulakum, negeri di sebelah mereka. Bagaimana kami hancurkan negeri itu. Maka Allah kata, fama aghna anhum sam'uhum wa absaruhum wa afidatuhum. Bergunakah aku bagi pada mereka pendengaran, penglihatan dan hati kalau mereka tidak boleh melihat di sebelah mereka itu negeri itu duduk jadi apa sebelah. Pasal apa jadi lagu tu? Wa kanu bi ayatina yajhadun. Nampaknya mereka dengan ayat kami, mereka nak tunjuk kata mereka kufur, kata Allah. Ya. Maka bila kita bersumpah, kita lihat dalam itu tidak baik. Ada satu sahabat dalam riwayat Muslim, nama dia Abu Israel. Dia pergi sumpah. Sumpah apa? Nak duduk tempat panas, tak mau duduk tempat teduh. Nabi tanya, Nabi tengah baca khutbah, tengok dia duduk berendam, duduk berjemuk dalam panas. Nabi kata, awak tu? Dia kata dia sumpah. Nabi kata, sudahlah, masuklah. Kita selalu sumpah lagu ni semua. Manfaat tu tak ada. Manfaat ada di zil ini, pada tempat yang ada teduh ni. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi insyaallahu la ahlifu ala yaminin summa ra'a khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khairun, muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini daripada Abu
Abu Musa al-Asy'ari. Pakcik Din, apakah satu kelebihan Abu Musa? Pak Amir? Tak ingat. Siapa yang main Atibian? Abang Man. Kelebihan Abu Musa. Ingat tak satu? Yang kita baca dalam kelas Atibian baru ni. Abang Nan? Sat. Okay, kita tak faham pun. Ke Al-Fadhil lepas kata sat. Dia baca Quran, Nabi dengar. Lepas tu Nabi kata Quran lah, tak ingat. Allahu Akbar. Dia baca Quran kan? Nabi kita sedap seperti mizmar, seruling, seperti seruling keluarga Daud. Abu Musa Asy'ari. Hari ni hari Khamis, Rabu, Selasa baru ni ya. Ngok pakcik. Kemas pakcik. Pakcik kemas. Pakcik begitu, takkan lupa ke? Saya pakcik hadir di bawah banyak lagi ni. Bismillah. Orang dengar seruling dengan muzik tak salah. Seruling tu muzik juga kan, dengar muzik adalah satu yang menjadi. Iya. Mizmar ni memang itulah. Tetapi mungkin kita kata zaman dahulu syariat Nabi Daud hal itu tidak dilarang. Pasal Nabi kait dengan Ali Daud. Bukan Nabi kata seruling Muhammad. Dia dikait dengan Ali Daud. Jadi zaman hari itu dalam bentuk orang bunyi yang sangat menarik adalah bunyi itu. Tapi bila Daud alaihi salam baca Zabur, burung yang berhenti, dahsyatlah merdunya dia. Maka Nabi mengambil perkataan kinayah. Hang baca Quran ni punya sedap lah, macam mizmar, kamizmara Ali Daud, macam alat muzik lah kita kata. Hang baca Quran ni sebiji macam orang dulu dengar muzik tu. Maknanya begitulah dia punya ibarat ayat dia. Jadi bukanlah kita berdalil dengan perkataan mizmar tu, sebab mizmar zaman kita ni bunyian yang melalaikan. Jadi kita boleh menerima alat-alat muzik, tapi ada syarat lah. Ada syarat seperti yang Yusuf Qardawi sebutkan, itu sangat menarik dalam fatwa muasarah dia. Pertama, alat muzik itu tidak boleh menyerupai alat muzik yang dipakai untuk bunyi-bunyi agama. Tak boleh. Itu dia ada bunyi khas. Bunyi khas itu dipakai untuk ibadat orang balik sana. Yang tu kita tak boleh ambil bunyi itu pakai kat kita, walaupun untuk hiburan. Sebab dia dah termasuk bunyi khas. Bunyi itu untuk semayang. Kalau orang India semayang, apa muzik dia? Dan muzik katalah dia kata dia pakai gitar ke, dia pakai apa? Dia bukan masalah gitar, masalah bunyi yang dia alun itu dengan gitar tu, bunyi khas. Bukan bunyi umum, bunyi khas. Bunyi yang tertentu untuk upacara tertentu. So kita tak boleh pakai. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, kalau kita nak letak dia di dalam dunia hiburan, mestilah orang menyanyi dengan suara muzik, suara orang menyanyi itu lebih tinggi daripada muzik tu. Bukan muzik itu yang sampai kita tak jelas pasal ditenggelamkan oleh itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau kita boleh jaga tu semua, maka silakanlah. Dia bukanlah sesuatu yang yang haram mutlak. Dia nak jadi salah tu bersyarat. Macam tepuk tangan kan, Quran kata tepuk tangan dan bersiul menggunakan itu dulu dipakai jahiliah, pakai untuk sembahyang kan. Maka Nabi tak benar kita tepuk tangan. Tapi tepuk tangan yang Nabi tak benar ni tepuk dengan cara tertentu.
Bukan tepuk ikut dam, debam, berdebu macam kita ni. Jadi kerana itu satu masa orang tu dia kata jangan tepuk tangan. Tapi lagu ni tak apa pula. Betul. No brain. Sini tak apa, sini tak boleh. Pasal dia kata orang dulu sembahyang dia perut tangan bertenukaf ni dengan perut. Tapi kalau kita belakang dengan perut, kita dah khilaf dengan mereka. Maka pasal itu dia kata tepuk lagu ni, jangan tepuk. Tapi kita tengok kepada nas Quran itu, bukanlah maksud tepuk lagu ni. Tepuk yang ada makna tertentu, tepuk yang mengeluarkan bunyi khas. Itu yang tak dibenarkan. Ada pun tepuk kita hore, itu tidak masuk pun di dalam. Kita punya tepuk ni tak ada ekor kepala cik. Tepuk, orang tepuk kita tepuk, bukan gitu. Maka itu tidak dilarang secara mutlak. Dia ada syarat dia. Tapi namun demikian Imam Asy-Syafi'i dia kekal dengan pandangan dia, sebab dia kata hal ni hal apa. Kalau benda tu kena curi pun, kita tangkap pencuri. Banyak mana dia curi alat muzik, tidak ada hukum hudud. Benda-benda haram ni dia kata tak masuk hukum. Dia tu pergi curi arak 2 tan baby. Terus ada hudud kat dia, benda tu benda tak berguna. Imam Syafi'i dia tak suka benda ni. Tapi yang duk pakai muzik banyak ni duk mengaku mazhab Syafi'i lah. Kan? Depa lah duk pakai banyak. Saya berpandangan dalam muzik ini, saya rasa pandangan Imam Ibn Hazmin itu jauh lebih jelas. Sebab Imam Ibn Hazmin dia antara ulama yang dipinggiri dalam hal ni. Dia pun tak suka dengan dia. Dia kata dia ni liberal. Dia banyak boleh. Hal dunia ni start dengan boleh. Sampai dalil kata tak boleh, baru tak boleh. Sebab hal muzik bukan hal ibadat khusus, dia kata. Ini hal yang umum. Maka bila kita nak kata tak boleh, mesti ada syarat lah. Pasal apa tak boleh? Bukan semua muzik melalaikan. Yang melalaikan itu orang yang bawa muzik. Kalau sampai ada satu jenis muzik kita dengar, kita macam terdiam. Dia bawa akal kita yang waras ke dunia lain. Dia kata ada ke benda lagu tu? Kalau ada, aku fatwa orang. Mungkin ada lah. Tapi yang selalu kita jumpa ni, orang masuk muzik sikit dalam nasyid. Muzik yang dipakai dalam night club tu dengan muzik pakai dalam nasyid, susahlah saya nak cerita pasal ini semua bukan night club. Saya kelab semua saya masuk abang kan. Tapi tinggi pun kelab golf kan. Tak biasa pergi naik kelab ni, saya susah nak cerita lah. Dia punya tu boom kan, sampai nak kena pakai makan pil tu. Dah makan pil tu telinga kena boh dekat. Dahsyat. Dahsyat pakcik. Mana ada muzik lagu tu kita pakai luar. Dia di tempat tertentu. Memang yang tu lara. Siapa pun tak khilaf dia lara. Lagu tu nak kata haram. Tapi yang lara tu bukan alat muzik tu. Permainan orang lah. Sebab alat tu kalau buat keluar, pasang di tempat lain, kawan tu main elok macam kumpulan iklim, main slam, main. Tak ada. Apa dia menyanyi lagu tu? Kau ibarat apa? Lupa dah saya. Apa? Dermaga saksi bisu. Sewaktu ku lepas tanganmu. Aku kucuk keningmu. Lepas tu? Lepas tangan dah juga. Lirik kedua. Sewaktu ku kucuk keningmu, ku lepas tanganmu, ku lihat kau menangis. Lagu dia masuk muzik kan. Tapi tak ada lah kita dengar sampai kita nak jadi bacaan 15 juzuk kita hilang, alam nasyrah hilang, sabihis jadi hilang. Tak ada lah. Maka kita kata bersyarat lah. Bersyarat. Boleh abang cari ya. Baik. Maka Nabi kata kepada Abu Musa Asy'ari, bila kau bersumpah, janganlah Abu Musa Asy'ari
Nabi kata kalau bersumpah dan kita melihat ada satu benda lain lebih baik, maka Nabi kata pergilah pada benda baik itu yang berlawanan dengan sumpah kita, maka bayarlah kafarah sumpah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi athamu lahu 'inda Allah ta'ala min an yu'tiya kafaratahu allati faradallahu alaihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila mana seseorang di antara kamu sekalian memperlambatkan dan akhirnya tidak melaksanakan sumpahnya walaupun dengan keluarganya sendiri, menurut Allah Ta'ala hal itu jauh lebih berdosa daripada dia membayar tebusan sumpah yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ni, hadis yang bawah ni, dia menyebut kepada kita tentang kita disuruh pelihara sumpah yang baik-baik. Satu orang tu sumpah, dia bersumpah kepada keluarga dia ke, tetapi sumpah dia tu sumpah baik. Kita untuk buat baik ni tak payah bersumpah. Tapi ada orang tabiat Arab lagu tu, dia bersumpah. Dan dia dalam sumpah, dia sumpah tu sumpah yang harus, sumpah yang boleh sumpah untuk buat benda baik, benda sunat, benda apa, tapi dia pergi sumpah pakai nama Allah. Sebenarnya tak perlu pun nak sumpah, benda tu benda baik, buat ajalah. Tiba-tiba dia tangguhkan, dia sumpah dah, aku sumpah aku nak bagi kat hang yang ni, benda baik, aku sumpah insya-Allah zakat aku tahun ni aku bagi kat hang. Lepas tu Nabi kata apa? Dia lambatkan melaksanakan dia punya sumpah. Bukan kerana ada kebaikan lain, tak, saja dia bagi benda tu jadi apa? Macam tu. Nabi kata kalau perangai lagu tu dia buat, sesungguhnya yang tu adalah satu dosa yang amat besar di sisi Allah. Nampak sangat dia jahat, dia nak khianat, walaupun dia pergi bayar kafarah. Dia cakap aku tak boleh nak bayar, aku tak boleh nak buat lah apa yang aku kata tu, aku langgar lah sumpah aku ni, aku pergi bayar kafarah sumpah. Namun tetap Allah nak kira dosa kat dia, sebab dia telah bersumpah nak buat benda baik tapi dia tak buat. Sedangkan hukum asalnya dia tak perlu pun bersumpah untuk buat benda baik. Tengok ada masa ikhwan kita belajar dalam hadis ni, ada masa kadang-kadang kita nak bagi pada Tuhan, Tuhan tak mau ambil. Bila Tuhan tengok perangai kita hudu, bila kita buat tu bukan dengan hati perut pada Allah, Allah tak mau kita. Nak sembahyang kita sembahyang elok. Dalam riwayat Muslim, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Maha baik dan Allah tak menerima melainkan yang baik-baik. Lepas itu Allah telah rangkaikan pada Baqarah itu dua jenis kebaikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kebaikan zahir, kebaikan batin. Dua-dua tu rangkai. Nak bagi sembahyang, bagi sembahyang hati perut. Jangan badan pergi sembahyang hati ke tempat lain. Tak payah. Nampak macam tak tertulis dosa, tetapi seperti mana fatwa dikeluarkan oleh Khalid bin Ma'dan, nanti Tuhan ambil ibadat tu dia baling macam sampah. Itu siapa kata? Fatwa Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan, setelah dia bawa 4 hadis kepada kita berkenaan dengan tajuk itu, maka dia buka satu bab kecil kepada kita, iaitu bab tentang dimaafkan sumpah yang tidak disengajakan tanpa dengan membayar kafarah tebusan. Yang dimaksud dengan sumpah tak disengajakan itu kata-kata sumpah seperti tidak, demi Allah, atau ya demi Allah, yang terlanjur diucapkan oleh lisan tanpa dengan sengaja untuk bersumpah. Sabaqul lisan kan kadang-kadang terlajak cakap, kerana dia nak sambut kawan tu cakap pun dia nak ya wallahi, terberlaku sumpah, sedangkan dia bukan nak sumpah pun, dia nak sambut ayat orang tu.
maka Allah Ta'ala memberi kepada dia kemaafan dan itu tidak dianggap sebagai sumpah. An-Nawawi membawa kepada kita suatu ayat daripada surah Maidah ayat 89. Qala Allah Ta'ala, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana kaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Terjemahan dia, firman Allah Ta'ala, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ini juga Allah Ta'ala sebut awal daripada surah Al-Ahzab tentang Allah tak kira dosa apa yang kita buat tanpa sengaja. Tetapi yang Tuhan nak tulis dosa itu ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengajakan oleh hati kamu, itu baru Allah tulis pena kalam tu berjalan dosa ke tak. Jadi ada juga banyak benda kita buat tak sengaja pada asal, tapi kemudiannya ditulis dosa kerana kita layan. Jadi kalau kita tak sengaja, kita kembali pada kedudukan tak sengaja. Tak sengaja nak berbohong, tak sengaja nak buat benda-benda salah ni, tak sengaja. Maka tunjukkanlah tak sengaja itu dengan istighfar ke dengan apa. Maka pena akan berjalan apabila hati kita ta'ammadat qulubukum, apa yang disengajakan, diinginkan oleh hati kamu. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah tebusan sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu beri kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang tadi, atau memerdekakan seorang budak. Allah berfirman, barang siapa tak sanggup melakukan demikian itu, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpah-sumpahmu. Ya, begitu ikhwan. Sumpah baik-baik ini kita kena jaga. Asal tak perlu sumpah. Tapi kalau kita bersumpah untuk bukan benda-benda berdosa, kebaikan, saya bersumpah, wallahi insya-Allah saya akan hafal 2 juzuk. Wallahi saya akan hafal. Maka peliharalah sumpah. Sebenarnya nak hafal 2 juzuk tu tak perlu pun. Tapi kadang-kadang orang dia nak challenge dia punya apa? Diri dia kan, dia kena challenge. Ada orang jenis lagu tu. Tak tahulah jenis penyakit ke ataupun jenis, tak tahulah dia suka challenge. Aku kira kalau aku tak aku nak impun juga duit beli kitab. Kalau bulan ni aku tak boleh kitab, aku kira aku ni bapuk gila-gila. Dia challenge diri dia lagu tu. Tak tu dia tak boleh beli kitab. Dia pakai kain batik dia kata aku ni bapuk je. Ada orang dia macam tu challenge dia. Maka janganlah buat jangan masuk benda haram sudah. Aku bersumpah tak mau pergi sembahyang masjid, aku bersumpah tak mau sembahyang jemaah. Yang ni ada khilaf ulama, sama ada jadi sumpah dia, lepas tu dia kena batal, dia kena kafarah, dia kena tobat, ataupun dianggap sumpah tu tak jadi terus. Ini khilaf antara mazhab Ahmad dengan mazhab Syafi'i. Ini benda-benda biasa-biasa. Sumpah nak sedekah, sumpah nak itu, sumpah nak ini, sumpah nak haji. Kalau saya dapat projek ni, saya nak sumpah lah. Saya sumpah nak buat kebaikan tu, nak buat kebaikan ni. Maka kena hati-hati ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat unzilat hadhihi al-ayah la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum fi qawli rajul la wallahi wa bala wallahi.
Rawahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha kata, ayat ini, ayat Al-Maidah ini turun berkenaan kerana ada seorang yang suka mengucap, tidak, demi Allah, ya demi Allah. Ada orang yang dia suka ucap lagu tu. Dia suka ucap. Dia suka sambut orang punya apa? Orang punya cakap tu dia suka sambut. Ya. Cara kita kan. Oh ya macam tu ke? Ya. Orang Arab dia nak habang kata benda tu. Ya. La wallahi. Oh macam tu. Dak demi Allah dak. Demi Allah dak apa? Seolah-olah demi Allah dak dia tak buat. Aku takkan buat. Oh la wallahi. Hang kalau geng kami, hang jangan pergi mengaji geng belah sana. Allah wallahi saya tak pergi kat depa. Allah wallahi saya tak pergi kat depa. Dia sumpah tak mau pergi sana. Dia kata lagu tu pasal dia nak sambut ayat tu. Maka Allah kata la tu'akhidukum. Allah tak ambil kira lah. Sebab ini satu daripada kesia-siaan dalam sumpah. Dia tak ada niat pun nak sumpah, tapi dia pergi sambut. Macam mana? Minggu depan siapa nak buat kenduri? Semua orang sengak. Tak tu dia kata, Tuan Haji macam mana? Ya wallahi. Dia terkejut. Ya wallahi. Wallahi apa? Nak kena buat kenduri. Dia sambut secara, maka Allah takkan kira itu sebagai sumpah. Ustaz, kalau kita kata insya-Allah tu, kita orang itu insya-Allah adakah itu sebagai satu sumpah juga? Ya, insya-Allah, ya, kerana perkataan insya-Allah tu dia bukan dia termasuk daripada qasam, sumpah dah. Insya-Allah ni kita kata perkataan yang menunjukkan dia nak buat sungguhlah azam dia. Dia kena pakai ayat-ayat sumpah. Kalau dia kata la, dia kena sebut wallahi. Kalau dia kata bala, dia kena kata wallahi. Dia kena pakai harful qasam tu, ayat-ayat khas untuk sumpah. Lagi wallahi, watallahi, wabillahi. Kalimah-kalimah sumpah. Sekadar dia kata insya-Allah saya buat, itu bukan sumpah. Itu tak masuk sumpah. Dia kalau dia tak buat pun tak jadilah. Dia tak masuk bab sumpah. Cuma orang nanti kata lagu tu lah kat dia. Pergi umrah 14 kali, duk insya-Allah 16 kali, apa pun tak jadi. Dia kena tahan telinga lah. Baik. Itu kata Aisyah, ayat ini turun berkenaan dengan lagu tu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya rasa elok kita habiskan hadis ini juga sebab dia berkenaan dengan bab sumpah juga. Al-Imam Nawawi membuka bab kecil tentang bab makruh bersumpah dalam jual beli walaupun mengandungi kebenaran. Kita tak salah jual beli kan? Jual beli. Tak tahu lah ikhwan. Dah hal jual beli ni saya tak tahu nak kata apa. Kenapa nak kena masuk nama Allah? Kenapa nak kena bersumpah? Nak yakinkan gamaknya kan? Cari orang. Ya, ayat nah. Saya pun tak tahu. Tapi kalau kita berniaga, kita apa? Kita berniaga. Kita berniaga madu ke, kita berniaga apa? Macam mana? Oh, nak tahu original. Sumpah. Oh, syak. Tahu tu ha? Oh, tak, kalau orang tak percaya nah. Oh, sumpah naik pokok. Daripada naik dia turun, dia tapis sampai dia menega. Dia kata menarik perhatian. Dia pakai nama Allah. Sedangkan menega tu sangat senang je. Kita bersaing mutu, kualiti saja. Kan benda kadang-kadang sama kan. Kadang minyak zaitun sama lah kan, habatus sauda sama, cuma kita
Campur gula. Betul lah. Makan madu kecil manis nak Dia raja. Okay. Sedangkan benda tu ya Allah, benda yang bersaing atas kualiti saja, bukan ada apa pun. Peratus saya jual madu, peratus madu yang saya jual ni 80% asli. Cukuplah dekat tu. Asli macam mana? Atas keyakinan kita. Kan? Atas keyakinan kita. Kita madu ada depan mata kita. Kan? Pergi beli di kedai Arab kan, RM10 sama betul. Kita tanya kat dia apa, dia kata madu. Kita beli ya. Dia campur gula Melaka dengan gula apa ke, jadi macam madu. Tak tahulah kita. Tapi kita tanya kat dia apa, dia kata madu. Dan madu ni tak main kot belalang. Madu ni main kot lebah. Di atas tu bismillah, kita buah di tangan, kita makan. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, aku makan madu yang kata ada syifa. Bagilah syifa tu kat aku, ya Allah. Kalau kita ada teknologi lebih sikit, kita makmalkanlah masuk lab. Hak saya beli ni kualiti, bukan nak cari asli tak asli. Pasal kata dia boleh ragai pokok tolong, memang confirm tak asli. Memang dia raja. Memang dia raja kita. Dia ingat pokok tolong je kau petai ke. Pokok tolong. Tapi hati yakin kita makan minyak zaitun. Yang Quran kata minyak yang di situ ada barakat yang cukup banyak. Minyak zaitun ni kita pertama kita makan, kedua kita lomok di badan. Lomok badan, muka kita, rambut kita. Sehari sekali kena ada lomok muka. Minyak zaitun dia berkat. Berkat, sangat berkat. Kita beli minyak apa? Dia kata minyak zaitun. Minyak zaitun lah. Dia ranjau ke tak ranjau, dia dengan Tuhan. Tak kira dia bagi tahu saya ragai pokok zaitun, saya pergi peram dia. Kita nak suruh dia bukti, nanti keluar ada ni, dia tipu bohong kita. Lagi dahsyat bohong dia. Mai pula satu orang kata, saya punya minyak zaitun lebih baik. Bukan lebih baik, minyak zaitun semua sama. Yang sekarang tinggal apa dia? Peratus dia asli itu banyak mana? 50% ke? Nentu saja. Semua orang jual minyak zaitun, zaitun lah. Habatus sauda. Kalau dia duduk dalam bentuk minyak dengan dia duduk dalam bentuk panggil apa, kapsul, kita makan, yang mana lebih mudah hadam dalam perut kita? Tentulah tanpa apa, dia dibalut dengan apa-apa kan? Bukan, bismillah. Dia saya punya kapsul ni dia lain macam sikit. Dia kena lidah ada cayang. Okey lah kan. Kita pergi tanya pula doktor yang buat operate appendix. Doktor pula tengok, doktor tu kata jangan dok telan kapsul ni banyak sangat, dia jadi appendix. Bila itu kata buat lidah cayang. Doktor ni kata, dia doktor ke aku doktor? Enggak. Jadi bismillah, yang mana kita yakin? Bila kita makan minyak zaitun atau habatus sauda, kita yakin dia kena badan kita. Yang mana kita yakin? Bismillah beli makan. Siapa jual tak kisah. Cuma nilai dia 80%. Siapa lebih? Lebih apa? Zat keaslian dia itu. Kata saya jual minyak zaitun tak campur langsung. Langsung jangan sebutlah. Ni dunia teknologi. Kan orang jadi pemimpin, saya tak pernah bohong langsung. Janganlah sebut langsung. Bukan pemimpin, saya jadi ustaz tak pernah ranjau langsung. Janganlah. Tapi saya sunnah beranjau. Janganlah sebut langsung. Mana ada? Betul Cik Din? Mana ada? Sebutlah dalam banyak-banyak orang bohong, saya ni paling kurang bohong. Sebut lagu tu sudahlah. Jangan sebut saya tak bohong langsung. Tak ada, mana ada orang tak ranjau bang.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu munfaqatun li sil'ati mamhaqatun lil kasbi, muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu dapat mempercepatkan, sumpah itu dapat mempercepat lakunya barang dagangan, tetapi menghilangkan berkatnya penghasilan. Mamhaqah, dia akan halqur ra's, kan, dia cukup kepala kita pakai pisau tu, tarik, apa akan jadi? Rambut kita semua dia seret pergi, nampak kulit kepala. Lagu itulah mamhaqatul lil kas, dia cukup habis berkat dalam usaha kita. Yang tinggal barang laku je, berkat je dah. Kalau rajin duk bersumpah, kenapa nak sumpah? Tak payah sumpah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kathratal halif fil bay' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu, rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata, jauhilah ataupun berhati-hatilah oleh kamu dari banyak sumpah dalam menjual barang, kerana sesungguhnya sumpah itu dapat mempercepatkan lakunya barang, tetapi kemudian menghilangkan berkatnya. Ya, dia menjadi satu nafkah kepada kita, tapi nafkah yang yamhaq. Allah kata yurbi sadaqah wa yumhiqul ar-riba. Allah menumbuhkan sedekah, maka Allah menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan riba, Allah akan hilangkan akar-akar riba tu, bagi hancur riba. Allah sumpah pada riba, Allah kutuk pada riba. Riba tidak akan menjadi berkat. Tetapi yurbis sadaqat, Allah akan tumbuh benih bagi orang yang bersedekah. Ini pula kalau siapa yang suka bersumpah dalam usaha yang halal dia, perlu pakai nama Allah. Demi Allah, demi Allah, saya jual ni pisang sungguh, ni pisang mas sungguh. Orang nak percaya, tak percaya. Tak percaya lah ikhwan. Maka akhirnya berkat itu hilang. Baik ikhwan, daripada bab mula kita baca tadi ikhwan sampai bab ni, dan sebelum daripada ni kita dah tengok dua bab berkenaan dengan sumpah. Maka apakah akhlaknya ada di sini ikhwan, dalam bentuk yang Imam Nawawi nak ajak kepada kita tentang adab berkenaan dengan Riyadhus Salihin, bahawa ikhwan kita mesti yakin dengan apa yang kita ada. Keyakinan kita itu berdasarkan kepada hukum syarak. Apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada. Kita yakin dengan apa yang kita ada, bukan dengan apa yang kita tak ada. Kita ada nawaitu yang baik nak mendekatkan diri pada Allah, dekatlah diri pada Allah. Kita tak payah nak sumpah-sumpah, kalau Tuhan bagi itu, aku nak buat lagu ni. Di mana ada khairat, kita akan bersifat fi'lu, ataupun kita akan jadi fastabiqu, musabaqah kepada khairat. Kita berlumba mendapat kebaikan. Kita akan jadi pelaku kepada kebaikan. Kita tak kisah kebaikan tu ada di mana. Kalau di situ adalah khairat, kita akan sampai di situ. Agama ajak kepada kita yang tu, sehingga kan kita terlajak sumpah. Kita dapati benda yang kita tak sumpah lebih baik daripada yang kita sumpah. Kita disuruh pergi pada yang lebih baik, ikhwan.
Ikhwan yang ni ikhwan, tak semua orang boleh buat. Tak semua orang boleh buat. Sikit aja orang boleh buat. Nak patah balik kepada yang lebih baik. Apa Cik? Senang. Jangan, bukan sesuatu yang agak senang. Riyadhus Salihin nak ajak kita yang tu, bahawa kita tawaduk dengan al-haq. Kita disuruh tawaduk dengan al-haq. Ada orang tanya pada satu orang, kita ada kata bab macam bab yang kita baca ni, sebab satu orang tu dah bersumpah, lepas tu boleh ke langgar, tebuhlah kita tahu, langgarlah sumpah tu, janji hang buat benda yang Allah suka, buat benda yang Allah suka, walaupun kena bayang sumpah yang telah kita ucapkan itu susah lah. Macam mana kita nak buat? Itu ada satu video saya tengok, tak silap saya hantar dalam TVN kot, Dr. Ismail Kamus ada tengok yang dia kata apa, kita suka beramal dengan apa yang kita suka, kita jarang beramal dengan apa yang Tuhan suka. Itu ada yang menarik dengan ucapan dia, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh umrah dengan sedekah. Kita pergi dah umrah, kita pergi dah haji, lepas tu kita kumpul lagi nak pergi. Sedangkan dalam masa kita duk kumpul nak pergi tu, ada sekolah perlu duit, budak-budak nak belajar tak ada duit. Kita tak rasa itu adalah kebaikan. Kita pergi juga umrah. Kenapa? Kita buat apa yang kita suka buat. Kita tak buat apa yang Tuhan suruh buat. Itu sangat menarik, sangat menarik. Jadi salah satu rangsangan yang boleh buat ubah kita punya diri kita, kata ahli hukama ni, dia kata apa berlaku dalam hidup kita ni, dia kata fikir 5 perkara ni. 5 perkara ni fikir untuk 5 perkara ini. Kita akan dapat suatu kekuatan untuk berhijrah. Cuba, dia kata, cuba. Ini bukan apa-apa. Ini cuma hukama. Hukama apa dia? Ahli-ahli hikmah, ahli bijak pandai. Orang tanya, macam kita belajar bab tadi kan, kita nak buat susah juga. Kita label kita makin tinggi, sebenarnya cabaran kita makin sukar. Kita nak cakap sunnah, nak cakap itu, nak cakap ini, nak buat, nak itu, nak ini. Ya. So macam sahabat-sahabat duk mengaji kan. Main mengaji okey dah. Bila kita faham sunnah, kita duduk tengah keluarga kita. Kita ada WhatsApp keluarga pula. Kan? Kalau semua hantar Hindustan tak apa. Dia ni hantar Hindustan, dia ni hantar satu ceramah, mana pula ceramah. Itu duk beritahu roh balik malam Jumaat. Oi, malam ni siapa pergi kuliah balik awal satgi tuk kita balik, tuk nenek balik, semua balik, kubur pakai kosong. Balik. Kita dah tahu benda hak ni. Macam mana nak masuk campur? Kalau tak tegur, minggu depan nanti main lagi. Kalau kita masuk, kita pergi lepas siapa punya ceramah satu, kata benda ni semua karut, tak ada. Oh, dia hantar gambar burung hantu merah muka. Marah. Adik-beradik nanti pecah. Susah. Dia lebih senang orang lagu saya. Saya cakap je lah. Peram-peram, saya belah. Yang bertarung sebenarnya bukan saya, sahabat-sahabat yang bertarung di dalam medan kehidupan. Dakwah ni bukan ustaz yang buat. Ustaz cakap je. Pembawa sunnah ni adalah orang yang dengar. Dia yang bawa pergi tempat kerja, dia yang bawa pergi pada keluarga, dia yang pergi berkelai di market. Bukan ustaz. Ustaz cakap, ustaz tak buat apa. Tak buat apa. Orang-orang yang dengar ni lah pergi bertarung. AJK dengan AJK, jiran dengan jiran. Itu masuk persatuan apa kau tak boleh, kita tak boleh buat lagu ni. Tegur menenggur.
nak buat apa-apa, nak buat kekah kan, bila buat kekah nak buat marhaban. Buat kekah, buat marhaban. Kata tu saya buat marhaban, buat kekah saya. Oh, hang ni tak boleh lah. Tukang, daripada marhaban kekah campur tahlil. Budak tu baru beranak arwah dah. Baru je beranak. Allah, summa ila arwahil muslimin. Yang duk bertarung ni. Pasal tu, macam mana kita dapat kekuatan? Dia kata cuba fikir 5 perkara ni. Bila kita dirundung, siapa menyanyi lagu tu? Nasibku dirundung malang, bagai arus gelombang. Salmi Hasan. Are you sure? Salmi Hasan tu dia gambar tu dalam filem tu. Esok masih ada. Tadi esok apa? Abang Jiman? Abang Jiman esok apa? Nasibku dirundung malang kan, dipukul ombak, betul? Oh Tuhanku, pada malamku ternoda di bawah sinar cahaya di jendela. Ingat. Apa nak abang tu dia? 5 perkara ni kan? Baik. Apa dia? Apa kita nak nasib kita susah ke apa ke? Cuba ingat 5 benda ni. Dia boleh memberi kepada kita kekuatan untuk berpegang kepada benda yang lebih baik daripada benda yang baik kita dah pegang. Apa dia yang pertama? Yang pertama, hukama ni kata apa dia? Dia kata setiap kali bila kita berada dalam keadaan-keadaan lagu ni, dia kata cuba lihat dan renung dan ingat balik semua ciptaan Tuhan yang tidak pernah ada melainkan semua keajaiban-keajaiban belaka. Lihat pada apa yang Tuhan cipta. Kita nak buat satu benda baik, lepas tu kita ada benda lebih baik di depan, kita nak pergi pada lebih baik, kita jadi takut nak buat keputusan. Dia kata sebelum tu hang nak buat keputusan, fikir Tuhan ni, apa yang benda Tuhan buat, ada tak yang tak ajaib? Tengok langit, tengok bulan, tengok matahari, tengok bintang. Apa yang tak ajaib? Apa yang tak besar? Tuhan buat semua benda besar-besar. Matahari tu, matahari duduk bawah langit, kan? Langit dengan matahari tu jauh mana lah. Tuhan buat satu je, macam satu berbola api dia gantung di kawasan yang lapang udara lagu tu. Dia bagi cerah kat kita. Cerah kita ni sampai ke dalam laut cerah. Dahsyat Tuhan. Dia kata hang nak berbuat baik untuk Tuhan, sebelum hang nak fikir hang berbuat baik untuk Tuhan, hang fikir makhluk yang Tuhan buat dan hang dapat manfaat daripada dia banyak mana dah. Hang fikir makhluk-makhluk Tuhan ni, hang fikir ulang ke, hang fikir Quran suruh fikir unta ke apa. Allah cerita bila nak berlaku kiamat, apa binatang-binatang akan macam mana, wa izal uhushu husyirat wa izal mau'udatu su'ilat. Tragedi kiamat tu macam mana punya dahsyat. Iza syamsu kuwirat wa izal nujumun kadarat. Dahsyat. Syams kuwirat, matahari yang macam tu punya panas dia menggila tu, tiba-tiba kata Allah, kami cabut dia daripada tempat tergantung tu, kami buang begitu. Oh dahsyat, macam mana Tuhan buat. Wa izal biharu sujirat, gulungan air laut tu dia mai tu orang boleh nampak, dia nak timpa ke bumi ni besar. Jadi lepas tu hang fikir
bendanya hang nak buat perubahan ke Tuhan ni, adakah sebesar makhluk yang Tuhan buat tu? Kalau sebesar makhluk Tuhan buat tu, yang hang nak buat dekat Tuhan ni, memang hang patut fikir 3-4 kali. Tapi kalau hang nak buat perubahan ni tak lebih besar daripada makhluk tu lagi besar, hang buat ni kecil-kecil aja. Kenapa hang takut nak berubah? Kalau kita nak berubah untuk benda baik, kita takut sampai mati tak buat. Esok Tuhan ambil 1 bulan, Tuhan letak. Tuhan kata aku gantung bulan ni tiap-tiap malam. Tak ada siapa pegang dia, hang dapat manfaat. Hang nak buat satu perubahan dekat aku, hang tak boleh buat. Aku bukan gantung bulan dekat hang, aku gantung bintang lagi. Bintang berapa jenis? Ini apa? Apa yang kata Hubble baru tu? Apa? James Webb tu. Oh, dahsyat. Fikir tentang ayat Allah dan alamat. Ayat Allah dan kebesaran Allah Ta'ala, kita akan dapati kekuatan untuk berbuat. Tengoklah Yusuf alaihi salam. Dia mimpi je. Ni, makhluk-makhluk ni semua ada dia cerita kepada pak dia. Kalau Yusuf alaihi salam, dia takut nak bagi tahu mimpi dia kepada pak dia, nescaya cerita Yusuf tak keluar. Kerana dia berani bagi tahu pada pak dia. Dan kalau pak dia tak berani bagi tahu kepada dia, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, Yusuf, hang cerita kat ayah seorang je, kat adik-beradik hang yang lain jangan cerita. Kalau bapa dia tak berani sebut ayat tu, habis. Maka Yusuf pun tak akan hilang, Yusuf pun tak akan jadi apa, raja besar. Yusuf pun tidak akan dapat kelebihan-kelebihan dia, kerana masing-masing berani bercakap, berani berbuat, berani bertindak. Maka terjadilah kisah yang besar keluarga Yakub kepada kita. Itu satu. Yang kedua, dia kata apa? Yang bagi semangat kepada kita nak jadi bagus ini apa dia? Dia kata kita fikir nikmat Tuhan pada kita. Nikmatnya khusus masuk dalam hidup kita. Nikmat Tuhan bagi pada kita. Sama ada Tuhan bagi pada kita nikmat ataupun Tuhan bagi pada kita bala, dia punya sifat dia sama. Apa dia? Bila kita dapat nikmat, kita akan kata, ya Allah, orang tu dapat lagi besar punya nikmat. Jadi di atas orang yang dapat nikmat, ada orang yang dapat nikmat. Ketika kita nak sombong dengan pemberian Tuhan, tengok ada orang yang atas daripada kita. Kita banyak ni je. Tengoklah sifat orang kaya dalam dunia. Dia ni kaya, mesti ada orang lagi kaya daripada dia. Itu memang sifat dia lagu tu. Dan kalau kita tengok balak Tuhan bagi, di atas orang yang kena balak, mesti ada orang yang lebih teruk lagi. Mesti ada lagu tu. Tak ada satu orang dia mati dalam situ, tak ada. Dan siapa pun kena balak, dia akan kata, nasib baik kena lagu ni, kalau kena lagu tu. Yang kena parah tu, patah kaki, patah tangan, dia kata nasib baik patah kaki, patah tangan, nasib baik tulang tak cucuk pergi ke jantung. Dia mesti kata lagu tu. Kalau dia tak kata, perawat akan kata kat dia, doktor. Dia main dengan begitu serius. Doktor kata apa? Doktor kata kalau you lambat 5 minit. Doktor kata kalau you lambat 5 minit, you pindah tempat lain. Kenapa doktor boleh cakap lagu tu? Mesti lagu tu sebab Tuhan yang susun kehidupan. Kau kenang nikmat Tuhan. Tuhan bagi nikmat pada kita. Yang bila kita kenang nikmat Tuhan ni, oh, subhanallah ikhwan. Hak tadi kita duk tengok kebesaran Tuhan ni, Tuhan buat makhluk tu, Tuhan buat makhluk ni. Kesan daripada kita tengok benda tu, apa akan jadi kat hati kita? Hati kita akan jadi kuat semangat rububiyah kita pada Tuhan. Kita akan jadi cekal untuk berbuat kerana Tuhan. Bila kita duk kenang nikmat-nikmat Tuhan ni, hati kita akan kuat jadi syukur pada Allah.
kita akan tahu yang semua kita dapat ni nikmat dari Tuhan. Yang ketiga, kita kenang apa? Kita kenang pahala yang Tuhan janji nak bagi kat kita. Pahala. Terutama pahala. Pahala ni apa dia? Hasil daripada kita buat kerja yang Tuhan nak bayar. Pahala bukan ada di dunia, pahala ada di akhirat. Di dunia ni benda lain. Orang buat kerja, dia bagilah pembayaran yang nak bagi bonus ke, bagi hadiah. Pahala semua akhirat. Pahala tak sesuai dibayar di dunia, kerana dunia ni tempat yang hina. Pahala akhirat. Tuhan janji syurga dan nikmatnya. Bila kita kenang benda tu ikhwan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kita kuat, bersemangat untuk berbuat kerana Tuhan. Kita tak peduli apa ada orang nak kata, kerana kita duk ada. Ustaz Sabri selalu kata apa? Management by objective. Kita ada target kita. Kita akan jaga ikhlas kita. Kita akan jaga istiqamah kita. Pasal apa? Pasal itu kita nak tengok buah dia. Yang keempat apa dia ikhwan? Yang keempat, kita kena kenang azab Tuhan. Azab Tuhan. Ya. Kenang azab Tuhan ni, dia akan timbul rasa pedih hati, takut nak langgar perintah Tuhan. Pedih hati, takut langgar perintah Tuhan. Kalaulah aku kena azab, dia jadi takut ya untuk langgar. Kita dapat kekuatan apa? Kekuatan untuk duduk di atas hudud Allah. Hudud ni apa dah? Peraturan Allah. Bukan hudud potong tangan tu. Dan ni tak nampak lah nak potong kan, dulu je lah. Hudud tu. Ni tak potong lah, jangan cuba. Dulu. Apa dia? Alhamdulillah. Setuju. So semua pun setuju dah. Alhamdulillah. Baik. Apa dia? Alhamdulillah. Dunia, yang kata dunia. Yang kelima apa dia? Yang kelima, kita kenang apa dia? Ihsan Tuhan pada kita. Ihsan Tuhan. Bahasa kita kata Tuhan, tadi nikmat, yang ni ihsan. Tuhan punya apa? Belas kesian dia dekat kita ni. Yang ni kalau kita kenang, apa akan terjadi kat hati kita? Dia akan menimbulkan rasa malu kita ke Tuhan. Dan rasa malu kita ke Tuhan itu adalah ibu bagi segala kebaikan. Kita jadi malu, pakcik, kita dah dapat nikmat daripada dia. Dia selamat kau tu, dia selamat kau ni. Dia tak bagi pada kita apa yang kita nak, tapi dia lindung kita, harta benda kita. Allah, macam-macam. Oh, subhanallah. Tuhan jaga kita ni. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Jaga sungguh. Menyebabkan kita akan malu. Semua ni, kelima-lima perkara ni, bila kita gabung sekali, kita fikir tentang kebesaran Tuhan, melahirkan pergantungan jiwa kita kepada rububiyah Tuhan. Kita kenang nikmat dia, melahirkan keinginan kita nak bersyukur pada dia. Kita kenang pahala yang dia nak bagi pada kita, menyebabkan kita kuat menerima cabaran, kerana kita nak hambat kita punya target di akhirat. Dan apa yang boleh melemahkan kita untuk capai kepada syurga, kita akan redah habis-habisan. Dan bila kita kenang azab Tuhan, menyebabkan semua larangan Tuhan, kita ada kekuatan stop. Dan bila kita kenang ihsan Tuhan, menyebabkan kita akan jadi hamba yang malu dengan dia. Dan inilah yang menjadi benih untuk semua kebaikan kita nak langkah. Kita tak akan takut. Apa yang kita ada hari ini tak ada lebih besar daripada ihsan Tuhan ke kita. Kita bukan nak buat ihsan ke Tuhan. Setiap ibadat yang kita buat tu balik kepada diri kita balik. Maka pasti Rabbul Alamin akan tolong kita. Jadi ikhwan, hukama kata tu ada kebenaran dia. Kita nak tolak pun tak apalah, ini hanya kata-kata hukama. Daripada kita ambil motivasi atas tentu hala ni semua ni, baik kita ambil para hukama sebut. Hukama-hukama yang sebut ni siapa dia? Seperti Imam Ghazali, seperti siapa? Seperti Ibn Rajab Hambali. Mereka yang sebut benda-benda ni semua, kita ambil lah kata-kata mereka.
Di mana kekuatan kita. Kita mengaji ni kita dapat kekuatan untuk berubah, untuk itu, untuk ini, walaupun kita seorang. Wa in kunta wahdak. Ingat kata-kata Abdullah bin Mas'ud? Kita ada khatam kita apa? Kita apa kita ada khatam di sini? Ada tak? Yang kita buat bunga telur nama. Aqidah Ahlus Sunnah. Ya, siapa tulis kita baca tu? Ustaz Abdul Qadir Jawas. Balik, buka balik. Muka awal tu dia letak perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang Ahlus Sunnah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang Ahlus Sunnah? Dia kata al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlus Sunnah itu ialah apa yang bersesuaian dengan kebenaran Quran dan Sunnah, walaupun pembawa itu hanya kau seorang, kau tetap dipanggil jamaah walaupun kau seorang. Patut seorang tak boleh panggil jamaah. Mana ada ahli seorang? Kita Ahlus Sunnah wal jamaah. Jamaah ni grup besar, tapi walaupun pembawa kebenaran itu kau seorang, yang bawa itu benar, kau tetap dipanggil Ahlus Sunnah walaupun kau seorang. Kau tetap dipanggil firqah yang salah walaupun kau itu jumlah yang besar, kalau tidak menepati Quran dan Sunnah. Sawadul azam itu bukanlah apa? Perhitungan. Jumlah besar itu bukan perhitungan. Inilah ikhwan. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan tengok Al-Imam Nawawi nak sebut kepada kita lagi satu bab berkaitan dengan adab. Makruh seseorang meminta dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga, dan makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kita dah minta, ya Allah bagilah kepada saya rezeki, ya Allah bagilah rezeki kepada saya dengan wajahmu yang mulia, bagilah rezeki. Jangan. Sebab perkataan wajah Allah yang mulia ni terlalu mulia, nak dibanding dengan rezeki Tuhan bagi itu sikit. Maka kecuali kita minta sebesar-besar benda, baru kita kata, ya Allah dengan wajah Engkau aku pohon, ya Allah bagilah benda lagi besar daripada rezeki, daripada syurga, redha dia, barulah kita pakai nama-nama lagu ni. Takkan nak minta rezeki, minta terus Allahumma rzuqni, ya ghani farzuqni, wahai Tuhan yang kaya, aghnini bi rizqika, ya razaq farzuqni wa anta khairur raziqin. Minta pada Tuhan betul. Tak payah kata demi wajah kamu yang kekal ya Allah, demi zat kamu yang jalal ya Allah. Jangan sebut begitu, kerana perkataan sebesar itu dengan permohonan yang sekecil itu, dia tidak apa, malu kita. Itu tak apa. Itu sifat, ni zat. Kita kau memiliki langit, itu kita menyebut tentang rububiyah dia. Itu tak apa, jangan sebut zat dia. Tangan itu zat dia, wajah itu zat dia. Zat jangan disebut, melainkan untuk kes yang cukup cukup besar-besar. Kita minta, ya Allah demi zat Engkau yang maha sempurna, bagilah rezeki projek ni ke aku ya Allah. Alamak, hampir sebut benda sebesar tu minta projek tu benda yang kecil, tak masuk akal. Sebutlah ya Razak, ya Ghani, ya Wahab, habli min ladunka ya Allah rizqan, bagilah kepada aku daripada sisi kau rezeki ya Allah, bagilah pada aku ya Allah. Kita minta kepada Allah, arju ya Allah, arju minka ya Allah, aku pohon daripada Engkau, aku harap daripada Engkau ya Allah, rizqan wasi'ah, rezeki yang luas ya Allah. Minta lah. Ya. 10. 10 orang juga. Merdeka seorang hamba. Dia ikut peraturan lah. Dia ikut step 1, step 2. Dia tak sebut direct. Perkataan direct dia tak sebut puasa 3 hari. Tapi yang afdalnya buat 3 hari sekali ya. Boleh. Tak apa, silakan.
Tak ada apa. Kita sempena kan. Boleh lah, tak ada apa-apa pun. Tak ada lah benda besar sangat. Kalau benda kita ada nak puasa apa tadi, puasa hari putih kan, 15, 13, 14, 15. Lepas tu ada sumpah nak tebus kan, bahagi habis sekali ya, bahagi habis sekali ya, 13, 14, 15, dua dalam satu lah. Buat satu kerja mau 2 gaji. Boleh lah, daripada tak buat kerja langsung, boleh lah. Ya, sahabat. Jangan cerkah, pelan-pelan sahabat. Saya lemah semangat. Oh, Kapten suruh dah cakap tadi. Ya, sahabat. Apa beza antara sumpah dengan nazar? Ya, nazar dia tak ada kalimah sumpah. Sumpah ada kalimah khas. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi sekiranya seorang bernazar, tapi Ya. apa hukumnya? Dia nazar. Lepas tu? Tapi lepas tu dia lupa. Oh. Maka selama dia lupa tu tak ada hukum. Selama dia lupa tak ada hukum. Bila dia ingat baru ada hukum balik. Maka Allah Ta'ala mengajak kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhan, janganlah kau bertindak pada kami tulis dosa di atas benda yang kami lupa dan kami tersalah. Doa. Jadi yang terlupa. Kadang-kadang mungkin disebabkan dia sakit ke apa, lepas tu dia rasa ada nazar atau tidak. Ya. Aku bernazar ataupun tidak. Dia maknanya dia wah-wah nazar. Maka pakai hukumnya yakin. Yang yakin tak nazar. Sehingga ada bukti dia nazar, baru boleh. Maka pakai hukum yakin. Keyakinan itu tak dapat ditolak oleh syak wa sangka. Maka sama. Kalau ada bukti lah, ada surat ke, ada rakaman ke apa ke, okeylah. Selagi tak ada, hukum tak berjalan, tak ada hukum. Nazar disebut perkataan aku nazar. Sumpah disebut perkataan sumpah. Maka dua-dua berada pada perkataan hukum yang wajib. Tetapi sampai guna nama Tuhan ni lagi besar kesalahan dia. Kalau dia tak buat, tengok, Allah sangat menulis dosa pada dia dengan dosa yang berat. Nazar ni, orang buat nazar pun Nabi kita dalam hadis, Nabi kata dia ni kedekut. Dia nazar dengan Tuhan kedekut. Tuhan, kalau hang bagi ni kat aku buat ni. Dia buat syarat, kedekut. Tapi bila dia buat, dia nazar benda-benda yang harus, maka berkewajipanlah dia tunai. Maka siapa tak tunai nazar, dia khianat dengan Tuhan. Maka janganlah nazar sembarangan. Boleh nazar, bukan tak boleh, tapi janganlah sembarangan. Boleh sumpah, bukan tak boleh, tapi jangan. Tengoklah teliti sikit. Jangan tidak ada ihtimam langsung, perhatian langsung. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.